Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan sambung pembelajaran pendidikan Tauhid Darjah Khas dengan melihat halaman 85 hingga 89. Tajuk pertama pembelajaran kita pada hari ini iaitu faktor kelemahan iman generasi muda. Baik, faktor kelemahan iman generasi muda ini boleh dibahagikan kepada 3 faktor. Yang pertama, faktor diri. Yang kedua, faktor sosial. Dan yang ketiga, faktor pendidikan. Seterusnya kita lihat faktor diri yang menyebabkan lemahnya iman generasi muda. Yang pertama, kejahilan tentang hakikat Islam dan menjadikan budaya hidup mungkar itu sebagai cara hidup. Yang kedua, nafsu ammarah, iaitu nafsu yang cenderung kepada kebebasan dan keburukan yang menyebabkan generasi muda lebih mudah menerima gaya hidup yang berakhlak rendah. Yang ketiga, benteng iman yang rapuh kerana kurangnya melakukan amal ibadah dan juga zikir kepada Allah. Seterusnya kita lihat faktor sosial yang menyebabkan kelemahan iman generasi muda. Kita lihat yang pertama, generasi muda terjebak dalam krisis identiti dan nilai dalam masyarakat. Mereka tidak dapat membezakan antara nilai Islam yang unggul tetapi tidak popular berbanding dengan nilai kebendaan dan kepuasan nafsu yang amat berpengaruh. Yang kedua, pengaruh budaya dan cara hidup bebas tanpa nilai akhlak dan hukum yang membolehkan manusia melakukan apa sahaja yang mereka mahu. Manakala faktor yang ketiga, terpengaruh dan terikut-ikut gejala budaya mungkar tanpa memikirkan akibatnya. Seterusnya kita lihat faktor pendidikan. Yang pertama, generasi muda kurang didikan kesedaran dan penghayatan akidah dan syariah Islam dalam seluruh kehidupan. Manakala yang kedua, tiada pemantauan pendidikan dan cara hidup Islam dalam sesebuah keluarga dan juga masyarakat. Seterusnya kita lihat cara-cara membendung hakikat iman di kalangan generasi muda. Yang pertama, kembalikan kehidupan kepada landasan akidah dan syariah Islam. Yang kedua, corakkan budaya dan cara hidup masyarakat dengan budaya dan cara hidup Islam. Yang ketiga, tingkatkan kesedaran ibadah, terutamanya solat di kalangan generasi muda. Yang keempat, tingkatkan penguasaan ilmu Islam di kalangan generasi muda. Dan yang kelima, membendung pengaruh mungkar dan jahiliah dalam masyarakat Islam. Berikut adalah di antara cara-cara bagaimana hendak meningkatkan iman sekiranya berlaku terhakisnya iman pada diri. Yang pertama, jangan terpesona dengan kemewahan dunia. Yang kedua, jauhi perbuatan mungkar dan maksiat. Yang ketiga, jangan turuti nafsu-nafsu ammarah ataupun nafsu-nafsu yang jahat. Yang keempat, jangan ikut golongan yang sesat. Yang kelima, ikutilah jalan Islam yang sebenarnya. Yang keenam, dirikan solat dengan sempurna, khusyuk dan berterusan. Yang ketujuh, banyakkan berzikir dengan kalimah-kalimah zikrullah. Yang kelapan, redha terhadap kurniaan dan ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sahaja pengajaran dan pembelajaran hari ini. Ustazah harap semua pelajar dapat memahaminya. Dan seterusnya, sebagai latihan pengukuhan, pelajar dikendaki membuat latihan yang telah disediakan. Okey, Ustazah sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.